Orang yang suka akan masjid, maka dia adalah salah seorang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar bila-bila. Yang menjadi silap ustaz, kita ni kadang ustaz, masjid ni menjadi tempat persinggahan. Betul ustaz? Tempat persinggahan untuk kita kecil mereka. Kita tak naik atas masjid untuk kita sembahyang solat sunat tahiyatul masjid. Cuma kita melepaskan kecil mereka, lepas tu balik. Sudah. Jadi mulai sekarang kita perlu ubah sikap kita. Bila sampai saja di masjid, kecil baik lah. Kita sembahyang naik atas masjid, sembahyang solat sunat tahiyatul masjid. Itu yang perlu. Jadi ustaz, saya nak balik soalan kepada yang bahagia Ustaz Tuan Mustafa, Tuan Daud. Kalau kita tengok ustaz, perhatikan trend sekarang ini ialah bagaimana umat Islam mengindahkan masjid, mencantikkan masjid. Tetapi kita perlu ingat bahawa jangan kita ni pandai mencantikkan masjid, menghias masjid dengan cantik, tetapi orangnya juga perlu cantik. Iaitu kita perlu penuhi masjid itu dengan orang-orang yang beriman, yang selalu berulang alik dari rumahnya ke masjid. Lebih-lebih lagi untuk kita salat berjamaah. Kita tanya diri kita, berapa kali kita salat berjamaah sepanjang kehidupan kita di masjid yang berdekatan dengan rumah kita? Malah kita sama-sama fikir. Jadi Ustaz, apakah pandangan Islam terhadap mereka yang suka mengindahkan masjid, yang suka mencantikkan masjid, tetapi tidak memakmurkan masjid itu sendiri, tidak menjaga kebersihan masjid? Jadi pandangan Islam macam mana Ustaz? Saya nak Ustaz Mustafa Daud menerangkan hal ini. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis, pengurusi forum pada malam ini, ahli panel Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz Yahya, Al-Fadil Ustaz Mukhtar Yaakob, dan ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh pengerusi, ingin saya merujuk kembali ataupun menyebut semula ayat yang telah dibacakan oleh pengerusi forum tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Surah At-Taubah ayat 18 dan 19. Maksudnya hanya saja orang yang memakmurkan masjid ini, yang memakmurkan masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu akan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah. Apakah kamu menyangka ataupun kamu menjadikan kamu memberi minum kepada jemaah haji dan kamu memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah? Sudah tentu tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi hidayat kepada kaum yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yang menyatakan hanya, maknanya orang-orang ini sajalah yang boleh, yang mampu untuk memakmurkan rumah Allah ini, masjid Allah. Pertama ialah orang yang beriman dengan Allah, orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Tadi tuan-tuan telah melihat filem tentang kejadian manusia. Jadi itulah sebenarnya manusia,
Dan sepatutnya manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku Allah selaku penciptanya, Allah selaku pemberi rezeki kepadanya. Jadi kalaulah tidak ada iman, sudah tentulah nak mari masjid ni memang rasa berat, ya. Kalau tidak dibantu oleh iman, tidak dipanaskan oleh iman, maka memang berat. Kadang-kadang terutama sekali kalau sembahyang subuh contohnya, kita nak tolak kain selimut, kalau tak sampai 0,5 kilo pun kadang-kadang tak gerak. Tapi kita pikul getah, spikul gerak dah sah tak? Pikul puk getah, spikul gerak. Tapi nak tenang kain selimut tu kadang-kadang tak gerak, terutama sekali pada waktu subuh, kalaulah tidak ada iman. Sebab tu iman ni penting tuan-tuan. Imanlah yang menjadikan menjadikan masyarakat itu aman. Jadi kalau kita ingin mewujudkan keamanan, maka kita mesti pertingkatkan iman kita. Sebab itu ada orang berkata, dia ceramah di Bukit Aman, dia kata tuan-tuan tidak akan aman kalau tuan-tuan tidak ada iman, walaupun tuan-tuan berada di Bukit Aman. Sedap juga dia berpantun, ya. Jadi iman sangat penting untuk membolehkan kita melakukan sesuatu. Saya daripada jauh tadi, kalau tidak dipandu oleh iman, rasa berat juga nak datang ke Batu Jom. Tapi kerana iman dan keyakinan itu, maka kita boleh bersama pada pagi ini. Yang keduanya ialah beriman akan adanya hari akhirat. Kalau tak ada hari akhirat, buat gapo kita mari masjid, kan? Jadi ustaz dah, ahli panel pertama tadi dah cerita kepada kita bahawa di akhirat nanti semua orang akan melalui titian siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua di kalangan kamu itu akan melalui titian siratal mustaqim itu. Dan ini merupakan satu kepastian. Walaupun hari ini dia hebat, contohnya pemain serkas kan dulu, tuan-tuan pernah tengok tak serkas dulu? Memang hebat, dia meniti atas tali, kan? Meniti atas tali, hebat, dia boleh berjalan. Tapi kalau tidak ada iman, dia tak datang ke masjid, seperti mana ahli panel pertama kata tadi, dia akan terjatuh. Walaupun di dunia ini dia hebat, boleh berjalan atas tali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiganya mendirikan sembahyang. Dan kalau kita lihat, sembahyang yang dituntut oleh agama kita ialah sembahyang berjamaah. Salatul fadhi khairum, salatul jamaah khairum min salatil fadhi bi 27 darajah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semaya jemaah ini lebih baik daripada semaya seorang sebanyak 20 darajah, 20 markah, 27 tingkatan. Jadi banyak tu. Kalau RM1 berbanding RM27, saya ingat jarang orang yang nak yang RM1 tu. Kalau kita letak di hadapan dia, kita suruh dia pilih mana yang kamu nak, RM1 ke ataupun RM27. Kalau dia seorang yang waras, dia akan mengambil yang 27, kan? Dia tidak akan ambil yang RM1. Kadang-kadang yang tak waras pun dia ambil 27 lah. Dia tak ambil yang RM1. Jadi itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya antara ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, dia mendirikan solat jamaah ini. Kemudian yang keempatnya ialah sifat orang yang memakmurkan masjid, dia menunaikan zakat. Dan dalam Al-Quran kalau kita lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut sembahyang, dia kait selalu dengan zakat. Kerana di sini adanya konsep yang kita selalu sebut, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah melalui salat, dan
Solat itu ialah solat al-jamaah. Dan yang keduanya, wahablu minan nas, hubungan sesama manusia melalui kaedah kita mengeluarkan zakat. Dan yang kelimanya ialah dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak takut orang kata, kan kadang-kadang kita nak pergi masjid 5 waktu, takut orang kata abjur hepok mak tu lah ni, warna sebelum pada ni kak. Jadi takut-takut, bimbang takut orang kata. Sebenarnya kalau nak buat benda molek, kita tak perlu takut, kecuali hak benda tak molek. Jadi kalau kita nak buat benda tak molek, barulah kita ada sifat al-haya. Al-haya minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Malu nak buat hak tak molek. Kalau hak molek, kita tak boleh malu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak jawab soalan sikit lah, nak habis dah. Memakmurkan rumah Allah ini, kalau kita lihat arti dia lebih kurang lah tuan-tuan, muslimin muslimat. Pertama dia kata kita buat program meramaikan orang supaya datang ke masjid. Pada malam ini Masjid Nurul Iman, pada pagi ini Masjid Nurul Iman telah mengadakan forum ini. Ini pun salah satu daripada usaha untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, seperti mana yang kita jelas tadi, iaitu mendirikan sembahyang. Dan yang ketiganya, kita menjaga kebersihan masjid. Yang keempatnya, kita memperbaiki kerosakan-kerosakan yang ada. Jadi itu antara sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid. Cuma kita boleh bagi dua lah secara mudah. Maknanya kita memakmurkan masjid secara fizikal, secara hissiyah. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia sebut hissiyah, secara fizikalnya. Contohnya kita molek bangunan masjid, kita molek tanah masjid, kita molek kawasan masjid. Mungkin ada program pertandingan mengenai landscape dan sebagainya, nak mengindahkan masjid. Itu pun termasuk dalam soal memakmurkan masjid. Tetapi yang lebih utama ialah kita memakmurkan masjid dari segi pembinaan kerohanian di masjid ini. Seumpama kita mendirikan semayang, kita mengadakan majlis ilmu, kita mengadakan program-program yang boleh membangun pemikiran dan juga membina akhlak masyarakat. Buat contoh beginilah. Contohnya sini buah durian lah, kita kata orang sini memang mesti kenal buah durian, tak ada orang tak kenal buah durian. Buah durian ni kalau kita tengok buah hok molek lagu mana? Mesti lik luar pun molek. Pas kalau kita buka isi pun kita nampak molek juga tak? Tapi kulit hok luar dia tu tidak berapa penting sangat. Hak penting sekalinya isi. Kalau kulit molek, isi tak molek, tak sih kita. Tak. Jadi begitulah juga pengertian kita memakmurkan masjid ini ialah bukan saja kita fokus kepada penampilan luaran masjid saja, tetapi pembinaan dalam masjid itu sangat mustahak. Seperti mana pentingnya isi ulah buah durian tadi berbanding dengan kulit dia. Saya kira setakat tu pengurusi. Terima kasih.